salawatun, 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 salawatullahi alaihi. Para penonton sekalian, sudikah kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepenuh hati kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya Da'aya Fika. Saya doakan mudah-mudahan para penonton semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sihat dan dalam keadaan yang bersemangat, insya-Allah. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita nak kongsi berkenaan tentang kekasih agung. Kita nak kongsi berkenaan tentang seorang hamba Allah yang kita tak pernah tengok. Kita tak pernah jumpa. Kita tak pernah bertemu mata sesama mata. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, hati kita sentiasa mengingati dia. Fikiran kita sentiasa mengingati dia. Malah bibir kita sentiasa melazimi kalimah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kebanyakannya orang cerita tentang hadis Nabi, orang cerita tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kejayaan-kejayaan Nabi. Orang cerita tentang sunnah-sunnah Nabi. Jadi hari ini Afiqah nak kongsi, adakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melalui kesedihan-kesedihan, dan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupannya yang penuh dengan onak dan juga ranjau. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita meneliti kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh mengalir air mata sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Boleh rasa sebab dalam diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Saya juga berdakwah, tuan-tuan juga berdakwah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berdakwah dalam menyebarkan agama Islam Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, satu ketika Nabi diberi ujian yang sangatlah dahsyat. Nabi diberi ujian sangatlah besar dalam hidup Nabi, ketika mana sebelum berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj, iaitu berlakunya tahun kesedihan, Amul Huznin, tahun kesedihan yang berlaku ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun kesedihan ni apa tuan-tuan dan puan-puan? Iaitu hilangnya bapa saudara Nabi dan juga hilangnya Siti Khadijah, iaitu isteri kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapa saudara Nabi ini tuan-tuan dan puan-puan diibaratkan pengawal keselamatan yang sentiasa menjaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke mana pun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi. Yang pertama. Yang kedua, Sayyidatina Khadijah adalah orang yang mana menyalurkan bantuan, menyalurkan sumber-sumber kewangan untuk menegakkan agama Islam. Subhanallah. Jadi bila mana Allah uji dua-dua sayap kiri dan juga kanan ini bertemu dengan penciptanya, maka Nabi mengalami satu kesedihan yang luar biasa. Nabi mengalami satu keperitan yang luar biasa. Kita kalau mak ayah kita meninggal pun kita sangat sedih. Guru-guru kita meninggal pun kita sangat sedih. Bukan cakap cerita meninggal, tetapi kalau makwa, pakwa kita tinggal, kita pun kita rasa sedih, kita rasa sunyi. Apakah lagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, betapa Rasulullah diuji sedemikian kerana nak kita ni bahagia tuan-tuan dan puan-puan.
Rasulullah diuji sedemikian. Kerana apa? Kerana dia nak martabat Islam itu diangkat di julang tinggi, subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, orang yang merasai halawatul iman, kemanisan iman, adalah orang yang mencintai Nabi. Seandainya mereka diuji, mereka bersabar. Yang pertama. Yang kedua, bila mana mereka diberi nikmat, maka mereka bersyukur. Jadi bila sebut tentang sudikah kita ni umat Nabi Muhammad SAW nak mencintai Nabi kita sepenuh hati. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW, tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah ada menyebut yang bermaksud 3 perkara yang menyebabkan seseorang itu merasai kemanisan iman. Iaitu yang pertama, Allah dan Rasul lebih ia cintai daripada benda lain. Maknanya yang pertama, kita cintai Rasulullah lebih daripada kita mencintai benda lain. Yang kedua, kita mencintai sesuatu. Kita mencintai seseorang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kita benci kekufuran. Kita benci kezaliman. Sebagaimana kita dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillahi min zalik. Hadis riwayat Muslim dan juga Bukhari. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Rasulullah sangat sayang kepada kita. Rasulullah sangat kasih kepada kita. Rasulullah sangat rindu kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi banyak dah yang Rasulullah angkat martabat kita, terutamanya orang perempuan. Rasulullah angkat martabat kita, terutamanya kita yang orang Islam. Jadi saya tinggalkan persoalan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Adakah aktiviti-aktiviti yang kita lakukan hari ini menjadikan kita mencintai baginda Rasulullah? Adakah perbuatan kita hari ini, yang kita buat hari ini, menghargai perjuangan baginda Rasulullah SAW? Tuan-tuan dan puan-puan, hari-hari kita pergi kerja, hari-hari kita dengan keluarga kita, hari-hari kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita tanya, adakah dalam amalan kita yang kita lakukan itu, adakah Rasulullah tersenyum melihat kita? Adakah Rasulullah suka dengan amalan yang kita buat? Atau Rasulullah sedang bersedih dengan apa yang kita buat dekat atas dunia? Tuan-tuan dan puan-puan, na'udzubillahi min zalik. Saya takut sangat dengan keadaan negara kita, dengan kemungkaran yang berlaku di sekeliling kita. Rasulullah sangat sedih melihat umat di akhir zaman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan Hijaz. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Subhanallah, alangkah indahnya hidup kita ni bila mana kita dapat lihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ada seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik, sahabat yang baik dengan Rasulullah. Satu ketika Anas bertemu dengan Rasulullah dan dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bilakah berlakunya hari kiamat itu?" Dia tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, bilakah berlaku hari kiamat itu?" Maka jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tanya dia balik, "Apakah kamu persiapkan untuk menghadapinya?" Maknanya Rasulullah tanya, "Wahai Anas, apakah kamu bersedia untuk bertemu dengan hari kiamat?" Maka jawab Anas bin Malik, "Saya tidak mempersiapkan hari akhirat itu dengan banyaknya amalan seperti solat. Saya tak solat yang banyak, saya tak bersedekah yang banyak, saya tak puasa yang banyak. Tetapi apa yang saya lakukan, ya Rasulullah, adalah saya mencintai
Allah Subhanahu wa taala, saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepenuh hati saya. Subhanallah. Maka apa jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anta ma'a man ahbabta. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, Rasulullah kata apa? Kamu akan dibangkitkan dengan siapa yang kamu cintai. Subhanallah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau hidup kita ni asyik fikirkan, asyik mencintai keduniaan, asyik mencintai artis-artis, subhanallah, maka kita akan dibangkitkan dengan mereka ini. Tetapi kalau kita ini mencintai sepenuh hati kita kepada Allah dan juga Rasul, maka kita akan dibangkitkan dengan Rasulullah SAW. Kitalah yang akan menerima syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tak salah kita nak tengok TV, tak salah kita nak mencintai artis, tak salah kita nak mengagungkan orang-orang lain. Tetapi apa yang Ustazah nak pesan dekat sini adalah yang pertama, berpada-pada. Yang kedua, kita bimbang bila mana kita mencintai orang lain, ia melebihi cinta Allah dan juga Rasul. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, anta ma'aman ahbabta. Bila mana kita mencintai Allah dan Rasul sepenuh hati kita, yakinlah bahawasanya kita akan dibangkitkan dengan siapa yang kita cintai. Kalau kita cinta pada Rasul, perbanyakkan sedekah, perbanyakkan selawat, perbanyakkan amalan-amalan sunnah, itu tanda kita cinta pada Rasul, maka yakinlah kita akan dibangkitkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perbaiki diri kita, top up diri kita dengan ilmu, santuni orang sekeliling kita sebaik mungkin. Percayalah bahawasanya setiap kebaikan yang kita buat dekat atas muka bumi ini, Rasulullah sedang tersenyum melihat kita. Subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekian daripada saya, Da'iyah Afika. Teruskan belajar. Allah sentiasa mengajar.